Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Teacher Hana Education Channel. Terima kasih penonton yang sudi menonton channel ini. Okey, untuk tutorial pada kali ini, kita akan cuba mempelajari bagaimana untuk menghasilkan PCB. Okey, PCB ialah satu papan litar tercetak. Okey, di mana anda boleh menghasilkan seperti paparan yang telah saya paparkan di hadapan skrin ini. Jadi anda boleh lihat PCB ialah satu papan di mana terdapat komponen di sebelah atas dan juga terdapat litar pada bahagian bawah tersebut. Jadi ini adalah paparan PCB 3D yang telah siap dah. Jadi kita akan mulakan mereka bentuk papan PCB kita. Okey, jom, let's go. Baiklah, sekarang kita akan cuba mengukur setiap satu komponen yang kita ada. Kita akan mulakan dengan mengukur IC dahulu. Untuk IC kita perlu ukur badannya. Okey, saya akan letakkan pada betul-betul. Okey, kita guna pembaris apa yang ada dalam bentuk sentimeter. Jadi untuk kaki IC, untuk ketinggian ataupun tinggi lebih kurang 0.678 0.8 dan untuk lebar kita akan ukur lebih kurang 0.9. Okey. Untuk IC kita perlukan body IC dan juga kita perlu mengukur soket soket IC. Jadi kalau kita gunakan soket untuk pematrian, kita dapat mengelakkan kerosakan kaki IC ini, ataupun kita boleh mengelakkan IC daripada terbakar. Jadi kita hanya perlu menggunakan soket IC. Okey. Jadi untuk soket IC lebih kurang juga saiz di mana tinggi ialah 0.8, kemudian untuk lebar ialah lebih kurang 0.9 tadi. Okey. So kita akan kira bagaimana untuk menukarkan daripada sentimeter kepada inch ataupun simbol bagi unit IN. Okey. Okey. Untuk ukuran kita ambil dalam bentuk cm dulu, kemudian kita akan convertkan kepada unit IN. Kemudian seterusnya kita akan ambil perintang. Untuk perintang kita cuba letakkan di tengah-tengah. Okey, kita akan membayangkan di mana kaki akan membengkok. Okey, kita akan bengkokkan kaki. Jadi lebih kurang kaki baki untuk kita bengkokkan adalah 1 cm ya. Atau jika ada design ataupun perintang lebih daripada 1 cm lagi bagus. Jadi perintang anda tidak boleh kurang daripada 1 cm. Jika kurang 1 cm, anda tidak ada ruang untuk membengkoknya. Cuba saya
buat contoh untuk kita bengkok. Okey, kita bayangkan di mana kaki perintang kita akan letakkan pada PCB tersebut. Okey, kita cuba letakkan. Okey, so lebih kurang kalau kita bengkokkan kaki perintang lebih kurang 1 cm. Okey, pastikan ada baki di sebelah kiri dan kanan perintang. Okey. Kemudian kita pergi kepada kapasitor seramik dahulu. Kapasitor seramik ada dua, 103 dan 104. Jadi kita ambil 104 dahulu. Okey. Okey, untuk 104 kita akan ukur lebih kurang jarak kaki adalah 0.123. Jadi jika kurang daripada 0.3, anda akan ada masalah untuk menebuk papan anda kemudian. Kalau anda lebihkan kepada 0.5 ataupun 0.6 dan ke atas, maka anda ada ruang untuk membengkokkan kapasitor anda. Saya akan cuba membuat satu contoh. Baiklah. Jika anda mahu membengkokkan kaki kapasitor anda, jadi anda perlu ada ruang yang banyak. Okey, untuk ruang yang banyak, lebih kurang 1 cm. Jadi jika anda mahu bengkokkan seperti ini, anda perlukan ruang pada litar yang anda akan design atau reka. Anda perlukan jarak kaki kapasitor 104 ialah 1 cm. Jika anda mahu terus direct, tidak mahu bengkok, jadi paling minimum ialah 0.3 atau 0.4 cm. Okey. Sama juga seperti kapasitor 103, di mana anda boleh ambil ukuran pada sebelah pada bahagian yang paling atas, iaitu 0.5, atau jika anda mahu besarkan atau anda mahu bengkokkan, mungkin boleh jadi 1 cm. Okey, ia bergantung pada anda yang design anda punya PCB ataupun papan litar tercetak anda. Okey, jadi sepatutnya ataupun seharusnya anda perlu mengukur setiap komponen anda dahulu sebelum anda design anda punya PCB. Okey. Kemudian seterusnya kita akan mengukur kapasitor elektrolitik, di mana kapasitor elektrolitik terdapat kutub. Okey, jadi untuk kapasitor elektrolitik, paling minimum untuk ukuran kapasitor elektrolitik ialah kita anggarkan lebih kurang 0.5. Okey. Jadi kalau lebih kecil, lubangnya akan rapat dan anda sukar untuk tebuk kemudian nanti. Okey, pastikan jarak jauh sedikit lebih baik daripada jarak yang terlalu dekat. Jika jauh, anda boleh bengkokkan komponen anda seperti ini. Okey.
Jadi seterusnya ialah kapasitor elektrolitik K220 microfarad. Jadi kita cuba ukur minimumnya, yang paling minimal lebih kurang juga 0.5 ataupun anda boleh bengkokkan jadi 1 cm lah. Okey, jadi selesai untuk mengukur, mengukur komponen anda. Jadi saya akan listkan ukuran yang kita telah dapat dan kita akan convertkan kepada unit IN. Jadi untuk itu kita mudah memastikan ukuran dalam perisian proteus. Kerana dalam proteus biasanya akan menggunakan unit IN, ataupun TH. Jadi ia akan lebih mudah untuk anda tahu sebenar ukuran yang tepat supaya anda boleh design dan cetak tanpa anda boleh mengelakkan kerja 2 kali. Okey. So kita kembali kepada kita punya software Proteus. Baiklah, setelah anda mengukur komponen anda, kita perlu buka perisian Proteus Design Suite. So, pertama sekali anda perlu tekan New Project. Kemudian anda perlu tekan nama projek anda iaitu PCB Amplifier. Kemudian anda tekan Next. Ini saya telah namakan PCB Amplifier. Jadi kita cuba tukar nama lain. PCB Amplifier 2. Kemudian kita tekan Next. Kita perlu create schematic. Kemudian kita perlu create PCB layout. Untuk kita menghasilkan layout PCB. Kemudian kita tekan Next. Ini adalah ciri-ciri untuk PCB. Kemudian kita tidak perlukan no firmware project sebab kita tidak menggunakan VSM simulasi. Kemudian kita tekan finish. Untuk paparan terdapat 2 paparan ya. Yang pertama sekali ialah schematic dan yang kedua ialah PCB layout. Untuk kita membuat PCB, kita perlu selesaikan bahagian schematic dahulu. Jadi untuk kita membuat pemilihan komponen, pastikan komponen yang kita pilih pada bahagian komponen tersebut adalah sama saiz dengan komponen sebenar yang kita telah ukur sebentar tadi. Baiklah, setelah kita mengukur komponen yang sebenar, kita pergi kepada Proteus dan anda lihat pada sebelah kiri terdapat komponen yang saya telah keluarkan, antaranya kapasitor seramik, kapasitor elektrolitik, IC LM386, kemudian ada perintang, speaker dan juga T-block. T-block adalah fungsi sebagai power supply, input dan output data amplifier. Jadi kita lihat, kita tekan komponen dulu pada bahagian tab schematic. Kemudian kita akan type IC dahulu, LM386. Kemudian anda perhatikan gambar di sebelah kanan terdapat schematic IC dan juga PCB preview. Jadi
Apabila anda mahu memilih komponen, pastikan terdapat PCB preview di bahagian bawah. Jika tiada bahagian PCB preview, maksudnya pada pembuatan atau penghasilan bagi mereka bentuk PCB, komponen tersebut tidak wujud. Jadi di sini anda boleh tengok, ini adalah ukuran IC tersebut, iaitu panjang 0.3 IN ataupun inch. Okey, kita telah convertkan daripada 0.9 cm kepada inch. Okey, akan jadi 0.3. Kemudian untuk lebar IC tersebut ialah 0.3 inch. Jadi ini adalah IC yang sesuai untuk kita pilih supaya IC anda sama dengan IC sebenar. Okey, kemudian kita move kepada kapasitor. Type CAP, kemudian kita scroll. Pastikan anda punya kapasitor ada PCB preview. Okey, dan jarak di antara kaki 1 dan 2, kaki kapasitor ialah 0.1 inch. Ataupun jika anda mahu lebih daripada 0.1 inch, okey, tak ada masalah. Janji jangan kurang daripada 0.1 inch. Okey, jadi komponen yang anda telah ukur dalam bentuk ukuran cm, pastikan anda ukur dalam bentuk inch. Kerana dalam Proteus, PCB preview adalah unit inch. Okey, kemudian kita pergi kepada kapasitor elektrolitik. Untuk elektrolitik juga lebih kurang 0.1 inch kaki di antara dua kaki kapasitor ini dan terdapat simbol positif. Okey. Kalau anda lihat macam contoh CAP 05, 0805, ini adalah berbentuk SMD. Jadi kita belum masuk lagi topik SMD, jadi kita tak boleh pilih yang jenis ini. Okey. Okey, untuk macam kapasitor POL, okey, PCB preview, okey, bentuknya lebih kurang ini pun kita boleh guna, tak ada masalah. Kerana dalam PCB, penghasilan PCB, kita tidak memfokuskan simulasi, kita hanya memfokuskan mereka bentuk sahaja. Okey. Kemudian kita memilih komponen perintang iaitu MIN resistor. Okey, untuk resistor tak kisah anda tidak perlu pilih nilai perintang tersebut. Yang pasti anda perlu pilih ukuran kaki perintang iaitu 0.4 inch paling minimum. Jika anda pilih kurang daripada 0.4, maka anda punya perintang agak sempit. Okey, untuk anda menebuk tiada ruang. Dan anda sukar untuk membengkokkan kaki perintang tersebut. Okey. Kemudian resistor telah selesai. Kita pergi kepada speaker. Untuk speaker, anda lihat, untuk yang ini saya pilih, bawah tiada PCB preview, jadi kita perlu cari yang ada PCB preview. Yang ini tidak. Okey, yang ini boleh juga ataupun yang ini pun boleh, tak ada masalah, cuma agak rapat sedikit. Jadi kita pilih yang inilah, 0.1 inch. Kita boleh tarik kemudian untuk kita menjarakkan antara dua kaki tersebut. Okey. Kita akan pilih ni. Kemudian kita klik OK. Dan yang last sekali ialah T-block. T-block, kita perlu ada terminal untuk kita tentukan
VCC dan juga kita punya input dan output. VCC. Jadi VCC kita ada positif dan negatif. Jadi kita perlukan T-block yang untuk 2 input sahaja. Okey, 1 dan 2. Jadi anda perlu tentukan di mana salah satu kaki ini adalah positif atau negatif. Okey, sama juga seperti untuk input, masukkan frekuensi dan keluaran. Jadi anda perlu tentukan terlebih dahulu di manakah positif dan negatif anda. Okey. Jadi kita akan beralih kepada pembinaan atau penyambungan skematik terdahulu. Okey. Kemudian itu sahaja. So, kita mulakan dengan kita punya IC. Kita letakkan IC, kita letakkan elektrolitik pada sebelah atas, kaki satu bersambung pada kapasitor satu. Kemudian kita pergi kepada kapasitor yang kedua dan terdapat perintah. Kita rotatekan. Okey, kaki 5 bersambung dengan perintah. Kemudian kapasitor bersambung dengan perintah. Kemudian terdapat speaker. Kapasitor tersebut akan bersambung kepada speaker. Kemudian kapasitor yang tidak berkutub di bahagian bawah ini. Dan terdapat kapasitor tidak berkutub di bahagian sebelah kiri. Okey, kemudian kaki 4 bersambung dengan kapasitor 3. Kapasitor 3 akan bersambung dengan perintah. Okey. Kapasitor 4 bersambung dengan kaki 3 IC. Okey, kaki 2 bersambung dengan kapasitor 4 dan juga bersambung dengan kapasitor 3. Okey, kemudian terdapat 2 T-block pada bahagian kiri. Kita mirrorkan. Jadi untuk T-block yang pertama ni, anda boleh letakkan nama input, iaitu kita letakkan frekuensi untuk bahagian masukkan. Okey, kemudian kita letakkan input kaki 1 pada kaki kapasitor. Kemudian yang kedua adalah pada bahagian kapasitor 3. Okey, ini adalah kaki 1 akan pergi kepada positif dan kita akan letakkan ground. Okey, pada speaker. Kemudian kita juga letakkan ground pada kapasitor 3 dan juga ground pada T-block VCC. Okay, pastikan anda punya data terdapat sambungan positif dan negatif untuk VCC, ada input dan ada juga speaker. Okey, setelah anda selesai membuat penyambungan, pastikan anda gantikan ataupun labelkan dengan label yang sebenar. Okey, so untuk kapasitor elektrolitik ialah 10 mikro.
Okey, yang ini adalah 220 mikro. Kemudian kapasitor seramik 10 dan juga 100 nano. Dan untuk perintang ialah 10 ohm sahaja. Okey, pastikan sambungan anda betul. Label juga adalah dalam keadaan yang betul. Jadi yang ni kita tukar kepada speaker. Okey. Baiklah, setelah kita mereka bentuk ataupun mereka bentuk litar pada bahagian skematik, okey, pastikan kita punya skematik dalam keadaan yang betul, sambungan betul, kemudian labeling setiap komponen adalah betul supaya ia tidak mengelirukan pada bahagian PCB. Jadi kita mulakan pada PCB pada bahagian tab di atas ini. Jadi kita tekan. Okey, jika anda lihat terdapat satu paparan warna hitam. Okey, ini adalah ruangan kerja anda untuk mereka litar PCB anda. Kemudian di bawah ini terdapat ikon yang penting. Di antaranya ikon yang penting ialah komponen mode di mana anda akan meletakkan semua komponen anda pada bahagian ruangan kerja. Kemudian terdapat track ataupun litar yang anda mahu sambungkan di antara komponen-komponen tersebut. Kemudian ini adalah untuk bahagian tebuk. Biasanya digunakan untuk bahagian PCB double layer. Okey, kemudian kita beralih kepada pad. Okey, kemudian pad ni terdapat 3 jenis di mana anda mahu bentuk bulat, petak ataupun lonjong. Okey, yang berwarna merah pula adalah pad tapi untuk SMD. Okey, pad ni adalah untuk kita meletakkan tapak kaki komponen tersebut dan di tengahnya ada lubang. Okey, kemudian ini adalah grafik di mana anda boleh letak petak, bulat dan sebagainya. Kemudian anda boleh letak teks dan anda boleh pilih dimension mode untuk sebagai pembaris ataupun mengukur. Okey, jadi untuk kita start mula-mula, okey, pertama sekali kita perlu tentukan saiz PCB kita. Okey, untuk saiz PCB amplifier, kita hanya perlukan ruangan papan bersaiz 5x5 cm. Jadi untuk membuat papan tersebut, kita tekan pada butang 2D graphic box mode. Okey. Kemudian pada bahagian berwarna biru cair, kita pilih pada option board edge. Okey. Khas untuk membuat papan. Jadi kita cuba lukis saja, tekan right click dan lepaskan mouse anda. Kemudian kita select pada board tersebut dan kita boleh terus letakkan saiz. Okey. Okey, jadi ini adalah ruangan kerja anda. Okey, untuk kita nak pastikan lebih betul, tekan pada dimension mode. Okey, pilih board edge, kemudian anda select pada bahagian yang sama. Okey, selari dan anda letakkan pada bahagian bawah
Jadi ini adalah ukuran untuk papan tersebut, 50mm. Okey. Di bahagian atas juga ialah 50mm. Jika paparan anda tidak keluar 50mm, di mana anda perlu tekan pada view dan perlu onkan toggle matrix. Jika anda offkan, ia akan berbentuk seperti ini, 196.8.5th. Jadi kita perlu toggle matrix untuk kita lebih familiar. Okay? Jika anda mahu menggunakan imperial, okey, tapi kebiasaannya kita akan gunakan toggle matrix. Jadi terdapatlah paparan 50mm. Okey, so saiz seperti ini. Okey, kemudian tekan pada component mode dan kita akan susun kita punya komponen pada ruangan kerja tersebut. Jadi saya lebih prefer mulakan pada bahagian komponen IC. Jadi IC saya lebih prefer letak pada di bahagian tengah. Okey. Kemudian kita akan rotate, tekan right click, rotate. Kemudian kita akan pilih kapasitor 1. Okey. Kita zoomkan. So pastikan kedudukan tidak terlalu rapat ya. Okey, dan warna hijau tidak bersilang. Warna hijau ini adalah guideline untuk menyambung komponen anda. Okey, pastikan tidak bersilang ketika anda meletakkan komponen anda. Jadi kita cuba susun komponen yang kedua. Komponen yang ketiga, keempat. Okey, jika anda perhatikan hijau daripada C3 1 kepada C4 kaki 2, ia bersilang, bertentangan. Okey, jadi kita boleh cuba rotatekan. Okey, rotatekan kapasitor kita kepada kedudukan yang tidak bersilang. Okey, jadi kita akan letakkan seterusnya. Okey, untuk input kita akan letakkan bahagian tengah. Untuk perintah kita akan letakkan pada bahagian yang lebih mudah untuk disambungkan. Jadi saya letak atas tetapi bersilang. Jadi jangan risau, kita cuba rotatekan. So, komponen tersebut tidak bersilang. Jadi kita pergi kepada seterusnya. Okey. Kemudian VCC adalah terminal positif dan negatif. Okey, kemudian lebih kurang okey, tidak bersilang. Jadi cuba kita lihat. Okey, ini pun tadi bersilang tapi saya telah betulkan. Jadi ini adalah guideline secara kasar. Okey, untuk kita mewujudkan litar sebenar. Jadi anda perlu tekan warna biru. Okey, kalau ini pada saiz, ini adalah ruangan saiz untuk track. Okey, dan pastikan dia adalah bottom copper ya. Bottom copper bermaksud copper pada papan anda berada di bawah. Okey, dan ini adalah saiz tersebut jika anda mahu pilih secara random. Okey, ataupun jika anda tidak mahu saiz anda bertukar,
Okey, bertukar-tukar. Anda boleh terus tetapkan saiz pada pada bahagian design rule manager, di mana kita akan fixkan saiz untuk trace tersebut. Jadi saya akan pilih 30. Jadi bila kalau anda pilih mana-mana saiz yang lain selain 30, dia akan automatik kembali kepada 30. Okey. Biar start kita akan letak pada 60. So kita tekan OK. Jadi kita tak boleh pilih yang lain sebab kita telah tetapkan pada design rule manager. OK. So kita akan cuba buat satu track. Bila kita tekan track, pastikan track anda betul-betul pada bahagian center. Okey, center tersebut. Kalau tidak center, takut anda punya lita tidak bersambung. Jadi terdapat satu cara di mana anda boleh jadikan ia sebagai penjuru seperti ini, kerana jika anda terus tegak 90 darjah, kebarangkalian untuk lita anda terkoyak lebih mudah. Jadi, untuk mengelakkan lita anda terkoyak ketika proses pemindahan, digalakkan untuk membuat keadaan penjuru seperti ini. Okey, ataupun dipanggil sebagai corner seperti ini. Okey, so mungkin anda juga boleh buat design dengan menekan control dan hold. Okey, ia akan jadi melengkung seperti ini. Jadi anda boleh buat sama ada design melengkung ataupun petak seperti ini. So ada dua pilihan. Okey, jika anda lihat, pastikan sambungan anda tekan pada betul-betul bahagian bulatan. Okey. Dan pastikan pemilihan adalah bottom copper. Okey, saya ulang. Tekan pada bulatan dan pastikan betul-betul tegak bersambung dengan bulatan yang kedua, komponen yang kedua. Okey, jika tidak pasti, anda boleh buat separuh dahulu dan anda boleh teruskan yang ke komponen seterusnya. Okey, jika sambungan cantik, ia akan kelihatan seperti ini. Okey, jika tidak bersambung, ia akan kelihatan seperti ini. Okey, jika tidak bersambung, warna hijau ini tidak akan terpadam. Bermaksud masih tiada sambungan pada bahagian komponen tersebut. Jadi pastikan sambungan anda betul-betul bersambung. Jadi saya akan cuba buat pada bahagian komponen seterusnya. Okey. Anda boleh buat dalam bentuk melengkung ataupun tidak. Jadi untuk jika anda perasan, track menjadi halus kerana kita tidak setting pada bahagian power. Tadi kita hanya setting pada bahagian signal sahaja. Jadi untuk memudahkan, kita perlu tukar kedua-dua signal dan power kepada saiz yang kita mahukan. Okey. Ataupun jika anda mahu membezakan di antara power dengan signal, anda boleh bezakan sedikit perbezaan supaya untuk anda
melihat ataupun kita boleh mengesan kerosakan ataupun sambungan yang tidak bersambung ketika litar anda telah terhasil. Okey. Jadi saya setkan 25. So untuk bahagian power adalah ground lah di sini. Okey. So saya akan teruskan. Membuat penyambungan seterusnya. Okey, untuk sambungan seperti ini perlu dielakkan supaya jika ada penambahan litar, ia akan menyukarkan sambungan anda. Okey, ini adalah salah satu contoh di mana terdapat sambungan yang agak mengelirukan. Jadi, jikalau terjadi seperti ini, anda perlu membuat adjustment ataupun perlu menyusun semula supaya tidak ada perselisihan seperti ini. Okey. Jadi saya akan cuba betulkan. Okey, jadi jika anda cuba rotatekan atau cuba lihat balik skematik anda, mana yang lebih terdekat, komponen yang lebih dekat, mungkin anda boleh mengurangkan sambungan anda. Okey, jadi macam ini saya letak input pada sebelah kiri supaya ia tidak mengelirukan lah. So jadinya ini adalah hasil PCB. Okey. Jadi kita boleh adjust sedikit board edge ni ke atas supaya semua ruangan kerja tertumpu pada bahagian atas. Okey, bahagian tengah-tengah. Jadi kita boleh tarikkan sedikit
sedikit komponen, dan jika anda perasan, jika terdapat perselisihan track, ia akan bertukar kepada warna merah. Okey, jadi kita boleh delete dan kita boleh tekan semula. Okey, kita boleh betulkan semula. Okey, jadi seeloknya komponen kita berada bahagian tengah ataupun kita tumpukan supaya mudah untuk kita nak membuat proses pemindahan. Okey. So, yang ni saya akan betulkan. Okey. Dan ini kita akan betulkan label dia supaya untuk senang kita nak merujuk semula. Okey, apabila telah siap, kita letakkan kita punya padding. Okey. Okey, kalau saya boleh pilih warna biru. Okey, ini untuk saiz dia lah. Okey, anda boleh pilih sama ada nak 90 pada bahagian 80 pada bahagian luar, 80 TH, kemudian 30 TH. Okey, 30 TH. Jadi material kita ialah 0.1 cm. Okey. Jadi 0.1 cm lebih kurang kita boleh pilih 90-40 atau 80-30. Okey, cuba kita lihat. Agak besar. Jadi kita cuba pilih 70-30. Okey, sama ada anda nak guna warna biru boleh ataupun nak warna lain. Okey, yang ini adalah top copper, di mana copper yang belah atas akan ada. Nanti kita akan belajar double layer pula. Okey, sekarang ni kita cuba selesaikan untuk single layer dahulu. Jadi kita pilih 70-30. Di luar 70. Okey, di dalam 30. Kita letakkan. Okey, jika berwarna merah seperti ini, bermaksud kita bertindih terlalu banyak. Okey, jadi kita hanya tekan Ctrl Z sahaja dan kita pilih semula. Okey, untuk mengelakkan berwarna merah tadi keluar, pastikan mouse anda tidak bergoyang. Okey, sekali sahaja. Okey, sekali sahaja. Okey, jika terdapat warna merah ni bermaksud anda punya litar terlalu rapat. Jadi kita boleh cuba alihkan. Jauhkan sedikit ataupun anda boleh terus tekan delete dan tekan balik ataupun design semula litar anda. Okey, kemudian kita sambungkan semula copper ataupun pad anda. Okey, ini pun agak rapat. Jadi kita alihkan sedikit dan kita tekan semula. Okey, seterusnya
Okey, sekarang telah sempurna Dita. Jadi kita boleh juga tambahkan nama. Okey, pastikan nama anda pun bottom copper dan anda boleh type nama anda. Okey, dan kita boleh pilih saiz yang anda mahukan. Okey, mungkin terlalu besar jadi kita boleh kecilkan. Dan kita boleh pilih saiz, saya lebih suka area dan tekan OK. Kemudian kita akan letak pada bahagian bawah ini. Dan anda juga boleh bold jika anda mahukan. Okey. Okey, kalau ni terlalu kecil. Okey, so ini lebih kurang cantik lah macam ni. Jadi untuk kita lihat Dita tersebut sebelum kita print, anda boleh tekan 3D visual. Jadi ia akan keluar pada paparan 3D lah. Jadi ini adalah mungkin Dita yang anda boleh hasilkan. Okay. Komponen di sebelah atas, kemudian PCB adalah yang single layer, copper di sebelah bawah. Jadi ini adalah hasil Dita yang telah kita design. Okey, ni adalah nama. Okey. Jadinya untuk PCB layer ni dia single layer. Okey. Pada bahagian copper, okey, yang kita design tadi adalah berbentuk mirror mirror. Jadi bila kita pindahkan baru akan jadi inverted daripada mirror lah yang sebenar. So ini ialah hasil PCB anda. Jadi kita akan pergi kepada langkah seterusnya di mana kita akan cuba print lah kita punya PCB design kita. Okay, untuk Dita amplifier. Baiklah, setakat itu saja tutorial kita pada kali ini. Video seterusnya kita akan mempelajari bagaimana untuk kita mencetak PCB dan juga kita akan cuba membandingkan Dita yang telah dicetak dengan saiz komponen yang sebenar, adakah sama ataupun tidak. So stay tune untuk melihat video part yang kedua supaya kita boleh lihat sama ada Dita yang kita hasilkan adalah sama dengan komponen asal, dan juga kita akan tengok bagaimana proses untuk menghasilkan Dita PCB yang sebenar. So sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, goodbye guys.